Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil 'aziz wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah
kita maklumi bagaimana akhir kehidupan Fir'aun laknatullah alaih. Apabila Fir'aun tidak mampu mengembalikan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada Fir'aun dalam bentuk pujian atau syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menyebabkan Fir'aun laknatullah alaih yang paling dahsyat boleh mencabar Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menyebut bahkan mengaku sebagai Tuhan ketika mana Fir'aun menyatakan kepada kaumnya di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala ana rabbukumul a'la, katakanlah aku Tuhan kamu yang tinggi. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan ini juga kita mohon kepada Allah supaya Allah kekalkan kita dalam kehidupan manusia-manusia ataupun termasuk dalam golongan yang sesat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah malam ini kita nyatakan pujian kepada Allah. Bagaimana doa yang kita sebut di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah suatu zikir dalam solat kita, bahkan suatu kewajipan kita. Bahkan di luar solat ia merupakan suatu doa kita kepada Allah. Allah memakbulkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bagaimana Allah masih mengekalkan, Allah masih memuliakan suatu nikmat istiqamah yang tiadanya pada manusia yang lain, membuktikan bahawa Allah jaga kehidupan kita, Allah masih mewahyukan, Allah masih memuliakan suatu petunjuk bahkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tuan-tuan dan kasih Allah, malam ini juga di sebalik pujian ataupun syukur kita kepada Allah, kita juga menyatakan pujian ataupun syukur kepada Allah di sebalik Allah masih mempertemukan kita dalam suasana yang cukup indah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat yang pertama tadi Allah mengekalkan kehidupan kita, Allah masih terlalu sayang kepada kita. Yang kedua ini kita memanjatkan pujian kepada Allah. Malam ini bahkan malam-malam sebelum ini insya-Allah akan datang, kita mendapati kepada salah satu jaminan ataupun janji ataupun syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana baginda sebut dalam hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan masyhur, bahkan kita pernah maklumi hadis ini. Hadis berkaitan 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah ketika pada masya Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 perkataan yang kita boleh lihat dalam hadis ini, baginda bangkitkan persoalan naungan Allah. Yang kedua, pada masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah signifikan ataupun kaitan kepada naungan Allah dan pada masya Allah? Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda diperjalankan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah membuka hijab kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat suasana keadaan sebenar di atas badan masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda melihat bagaimana seluruh umat manusia dibangkitkan, bahkan dihimpunkan seluruh umat manusia di atas badan masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sana yang pertama baginda lihat iaitu 1 jengkal ataupun 2 jengkal, 1 mil ataupun 2 mil. Sebahagian ulama muhaddisin membahaskan 1 mil 1 jengkal. Ada sebahagian ulama
baginda sebut sehingga baginda muzahirkan, baginda mewujudkan sepenuh kasih perasaan cinta baginda Muhammad kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda melontarkan jaminan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda sebut 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala ketika pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya malam ini kita tepati insya-Allah, iaitu golongan yang keempat. Baginda sebut mereka bertemu sesama mereka kerana Allah, mereka
pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita boleh bandingkan bagaimana kehidupan Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala. Masyarakat sekeliling mengenali Abu Kilabah, di mana kita lihat kepada mata Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala. Masyarakat sekeliling melihat walaupun butanya mata Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala, masyarakat menunjukkan bahawa mata Abu Kilabah mata inilah semasa hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata Abu Kilabah sentiasa menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tangan yang kuno yang ada pada Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala, masyarakat sekeliling mengenali Abu Kilabah adalah insan manusia yang selalu menadah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sana tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nilai bagaimana masyarakat sekeliling melihat kepada kisah kehidupan Abu Kilabah, seorang insan yang cacat, yang tiada apa-apa dalam kehidupannya, mata buta tapi mampu menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mata jelek dan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, adakah tentu mampu untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan tangan yang cukup sempurna dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Kilabah di saat tiada tangan mampu tadah doa kepada Allah. Kita tangan yang sempurna dan kasih Allah lepas salat tak mampu doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bandingkan bagaimanakah perjalanan untuk menuju syurga Allah. Abu Kilabah menunjukkan kesembuhan untuk mendapat syurga Allah, melahirkan perasaan cinta dan sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat tiada tangan, di saat tiada mata, tuan-tuan kasih Allah, hanya ada mulut melafazkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kita muhasabah dalam kehidupan kita, tuan-tuan kasih Allah. Di sebalik pujian ataupun syukur kepada Allah, kita nak nilai cukup ataupun tidak cukupnya pujian ataupun syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan cukupnya pujian kita kepada Allah. Jikalau Abu Kilabah hanya ada mulut mampu dapat syurga Allah, kita dikurniakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih layak bahkan lebih berpeluang untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita bangkitkan kisah Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala? Bagaimana hubungan cinta inilah disebut oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan cinta inilah, bagaimana jalinan cinta inilah disebut oleh baginda
Hajar amat memahami emosi dan perasaan suaminya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Siti Hajar membuka soalan yang kedua, tuan-tuan. Sebab itulah kita nak bertanya soalan ni, tuan-tuan dan kasih Allah. 3 kali ya, tuan-tuan. Kalau si isteri tanya kepada suami, tuan-tuan, cukup 3 kali. Pasal di mana 3 kali ya, tuan-tuan? Dia kali keempat tak boleh, tuan. Kenapa? Sebab kali keempat dia jadi benda lain. Sebab kita mengingat kepada model yang ditunjukkan oleh Siti Hajar rahimahullah ta'ala, amat memahami perasaan emosi si Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jika Siti Hajar mendesak kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bertanya nak ke mana, Pak? Jadi lelaki ini tension dan kasih Allah. Jadi kerana kebiasaan kecelikan Siti Hajar rahimahullah ta'ala, sebelum itu telah diasuh diktabiah oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, membuka soalan kedua. Akhir bertanya, adakah ini minta daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Akhir jawablah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya. Berbalik apabila jawabnya ya, tuan-tuan kasih Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pulang. Akhirnya meninggalkan Siti Hajar rahimahullah ta'ala bersama dengan anak beliau Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kita lihat sebagai contoh, kita nak convert kehidupan Siti Hajar dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ataupun kita timbulkan inilah komunikasi suami isteri dan kasih Allah. Si isteri bertanya 3 kali kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya nak jadi suami isteri yang bijaksana, cerdik dan kasih Allah. Sebagai contoh, suami nak keluar malam, nah, si isteri tanya barang ke mana, jadinya suami tak menyambut dan kasih Allah. Sedangkan si isteri dah tahu sebenarnya suami nak keluar minum air sahaja dan kasih Allah. Jadi nak jadi isteri yang bijaksana, yang solehah, dan tukar soalan. Tukar soalan bagaimana? Soalan kedua, bang, tolong pesan minum air lagi. Ini baru cerdik dan kasih Allah. Jadi kita lihat inilah model bagaimana Siti Hajar rahimahullah ta'ala. Fokus utama kita lihat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sanggup ditinggalkan oleh suaminya semata-mata mematuhi perintah daripada Allah, menunjukkan betapa hubungan cinta dan kasih kepada Allah, menjadikan mengabdikan pusaran iman bahkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini selalu kita dengar sebenar ilmu Allah dan kasih Allah. Jadi kita lihat sebagaimana baginda sebut dalam hadis baginda Muhammad, at-taqwa hauna, takwa berada di sini. Dalam hadis ini baginda sebut ada sifat-sifat yang menjadi penghalang kepada cinta bahkan kepada takwa kepada Allah. Ini sifat baginda sebut dan kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama baginda nyatakan, la tahasadu, janganlah kamu melakukan tipu muslihat. La tahasadu, janganlah kamu dengki-mendengki, hasad-hasad. La tahasadu maksudnya dengki-mendengki, hasad-hasad. Baginda sebut tuan-tuan kasih Allah. Kenapa? Baginda telah melihat, bahkan baginda sebut ini, bahkan inilah yang berlaku di kalangan masyarakat kita pada hari ini. La tahasadu, dalam keadaan dengki-mendengki, hasad-hasad. Jadi apabila hasad berada dalam hati ini, bagaimana hati ini akan ada di sana titik-titik hitam. Jadi bagaimanakah hati ini mampu melahirkan perasaan cinta sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu baginda sebut yang pertama, la tahasadu, janganlah kamu dengki-mendengki, hasad-hasad. Sebelum itu kita lihat bagaimana hadis yang dipilih disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, siapakah imam besar ini? Imam yang meninggalkan khazanah yang cukup besar kepada agama Allah. Kita lihat bagaimana Imam Nawawi berada di kota Damsyik, menyusun memilih hadis-hadis yang perlu diberikan keutamaan untuk dibukukan dalam kitab hadis 40. Bahkan kita lihat bagaimana perjalanan kehidupan Imam Nawawi meninggalkan khazanah yang cukup besar kepada agama Allah. Dia berada di kota Damsyik, salah satu kitab yang hadis 40, kitab yang ini di antara kitab yang lain iaitu Riyadhus Shalihin.
hingga yang paling teruk sehingga boleh memutuskan hubungan sesama muslim. Tuan-tuan dan kasih Allah, contoh kepada baru pada malam ini tuan-tuan. Kita lihat suatu contoh sahaja. Contoh kita boleh lihat banyak tuan-tuan. Jadi kita lihat contohnya bagaimana amanah Raya Berhad. Amanah Raya Berhad ini tuan-tuan dan kasih Allah adalah suatu organisasi yang yang menghandle di sudut pengurusan harta pusaka pada hari ini.
Kita lihat bila balang nak balang selepas mati tuan-tuan, sebelum mati tidak balang. Sebab itu ada angka yang pilih. Kita sebut sebab apa angka pilih ini tuan-tuan dan kasih Allah. Ada yang putus hubungan yang ada. Jadi yang kedua tuan-tuan dan kasih Allah, yang kedua pula, yang pertama tadi kita sebut wasiat tuan-tuan, tulis. Sebab itulah Allah menyatakan dalam firman Allah, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, maka kena tulis. Ayat tersebut kaitan kepada hutang. Allah sebut kena tulis tuan-tuan dan kasih Allah. Tetapi ulama kiaskan bagaimana bukan persoalan hutang semata-mata, persoalan pajak, gadai, wasiat, wakaf dan sebagainya. Wakaf pun banyak kes yang berlaku. Kita dengar ayah mewakafkan, tiba-tiba cuti datang, kadang-kadang tak ada hitam putih tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi polemik jadi konflik. Jadi kita elak kita buat suatu persiapan pada hari ini dalam kehidupan kita supaya tidak termasuk